Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita sambung semula siri yang ketujuh bagi perbincangan kita berhubung dengan menghayati doa. Dalam siri yang lepas semalam saya telah menyebut tentang ilhah di dalam doa, yakni kita merayu ataupun merintih ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, yang merupakan ciri yang sangat penting. Sehingga kan Al-Imam Al-Auza'i menyebut afdalu du'a al-ilhah ala Allah wa tadarru'. Sebaik-baik doa itu ialah ilhah, yakni satu orang dengan sentiasa merintih kepada Allah Azza wa Jalla dan merendahkan dirinya. Itu adalah doa yang terbaik. Dan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ini sekadar untuk mengingatkan apa yang telah kita sebutkan semalam. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebut tentang dalam Hadil Arwah ataupun kitab yang terkenal, iaitu Ar-Ruh, yang ramai orang membaca kitabnya. Kata Imam Ibn Qayyim, wa ahabbu khalqihi ilaihi aktsaruhum wa afdaluhum lahu su'ala. Sekasih-kasih makhluk Allah kepada Allah ialah yang mereka yang paling banyak dan paling afdal di dalam meminta kepada Allah. Yakni paling banyak minta kepada Allah ialah makhluk yang Allah paling kasih kepadanya. Mereka yang paling banyak, paling pandai minta kepada Allah ialah makhluk yang paling Allah sayang kepada dia. Dan kemudian Imam Ibn Qayyim menyatakan, wa kullama alahal abdu alaihi fi su'al ahabbahu wa a'tahu. Setiap kali hamba itu alah, yakni dia merintih ataupun merayu kepada Allah Jalla wa'ala, maka banyak itulah Allah Azza wa Jalla, selama itulah Allah akan sayang kepadanya dan Allah akan memberikan kepadanya. Allah sayang dan Allah akan memberikan kepadanya. Maka kita jangan lupa unsur yang semalam yang kita sebut, iaitulah kita ketika berdoa kepada Allah Jalla wa'ala sentiasalah menzahirkan keadaan kita ini merintih, merayu-rayu, meminta-minta kepada Allah Jalla wa'ala. Rayu, minta, rintih kepadanya. Ia bukan saja menyebabkan doa kita mustajab, ia juga akan menyebabkan doa kita itu dikasihi oleh Allah Jalla wa'ala. Saya akan sebut perkara hal yang lain yang akan menyebabkan doa mustajab pada hari ini untuk kita bincangkan bersama. Iaitu Nabi SAW menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kerana Imam At-Tirmidzi ni dia ada bahagian banyak seperti mana kitab-kitab sunnah yang lain yang memperuntukkan hadis-hadis yang doa yang banyak. Tetapi menarik, banyak hadis-hadis Al-Imam At-Tirmidzi dalam hal-hal doa ni. Di dalam Sunan At-Tirmidzi, Nabi SAW menyatakan, man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id wal karb falyukthirid du'a fir rakha. Sesiapa yang suka Allah Subhanahu wa taala menyahut, memustajabkan doanya ketika dalam keadaan susah dan dalam keadaan sukar, hendaklah dia membanyakkan doa ketika dia keadaan sedang. Maksudnya orang-orang yang
semasa dia tak menghadapi kesusahan dalam hidup dia, dia membanyakkan doa kepada Allah Jalla wa'ala, Allah akan dengan mudahnya memustajabkan dia ketika dia dalam keadaan susah. Yani, ini juga sama macam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah, maksudnya dampingilah Allah. Yani kenal dengan maksud menjadi orang yang benar-benar menghayati kebesaran keagungan Allah. Ketika kamu senang, nescaya Allah mengenali kamu. Maksud kenal maksudnya Allah akan melayani kamu ketika kamu susah. Ketika kamu susah. So, ini adalah merupakan perkara yang diajar oleh Nabi SAW. Siapa yang mahu supaya doa dia dimustajabkan dengan mudah ketika dia susah, hendaklah ketika dia senang, dia selalu berdoa. Kadang-kadang sebahagian hamba Allah Ta'ala ni, kalau dia senang, tak ada dia angkat tangan doa pada Allah. Padahal semua hal kita perlu pada Allah. Nanti kita akan tengok hadis-hadis Nabi SAW yang diajar oleh golongan salafus salih. Sehingga mereka ni dalam keadaan yang senang pun, apa saja, nak makan, nak minum, nak minta supaya mudah laluan jalan kenderaan mereka, minta pada Allah. Walaupun tak ada kesusahan dan bala dan seumpamanya. Sebab itu orang yang selalu berdoa, naik kenderaan berdoa, hari-hari berdoa, nak pergi kerja dia berdoa supaya Allah mudahkan urusan dia. Walaupun tak ada apa-apa kesusahan di tempat kerja dia, supaya Allah mudahkan, selesaikan, lancarkan apa yang dia nak buat. Sentiasa hari-hari dia memperbanyakkan doa kepada Allah. Dia kenal Allah. Yani, ketika dia senang, tak pernah putus doa. Apabila dia susah, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerima doanya. Seperti mana yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita banyakkanlah doa masa kita senang-senang ni. Walaupun tak ada bala bencana, banyakkanlah doa. Saya selalu sebut juga dalam kuliah-kuliah ni, Nabi ajar, walaupun keadaan nikmat memenuhi kita, kita doa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati naqmatik wa min jami'i sakhatik. Lah hadis Muslim. Ya Allah, minta jauh denganmu daripada hilangnya nikmatmu, berubahnya afiatmu, mengejutnya balamu, dan daripada segala murka. Kita minta pada Allah. Dalam keadaan kita senang, kita tetap memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Yunus alaihi salam. Kalau kita tengok dalam surah As-Saffat, Allah cerita tentang Nabi Yunus. Apabila Nabi Yunus itu telah ditelan oleh ikan, berada di dalam perut ikan, seperti mana kita tahu, Nabi Yunus, ataupun disebut dalam English Jonah, Yunus alaihi salam. Jonah ni, cerita dia ada dalam Quran, beberapa tempat dalam Quran, dan ada surah pun, dan kemudian hatta dalam Bible ada tentang Jonah, tentang Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala cerita dalam surah As-Saffat tentang Nabi Yunus alaihissalam. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah tidak kerana Yunus itu dahulunya dia adalah kana minal musabbihin, termasuk di kalangan orang yang sentiasa bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, nescaya dia akan kekal dalam perut ikan itu sehingga hari mereka semua dibangkitkan, yakni sehingga hari manusia dibangkitkan kiamat kelak. Waktu duduk tak keluar-keluar dah lah. Tapi Nabi Yunus alaihi salam
Allah lepaskan dia. Allah kata kenapa? Innahu kana minal musabbihin. Nabi Yunus itu dahulunya terdiri innahu kana, yakni dia adalah orang yang terdiri daripada al-musabbihin, orang yang sentiasa bertasbih. Al-musabbihin ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir dengan beberapa tafsiran. Pertama, al-musallin, yakni orang yang sentiasa beribadat kepada Allah Ta'ala. Orang yang sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Salat, sentiasa berdoa kepada Allah. Dia sentiasa doa. Dalam keadaan tak ada bala, tak ada pun doa, minta pada Allah itu, minta pada Allah ni. Kerana dia termasuk kalangan musabbihin, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memustajabkan doanya ketika dia berada dalam perut ikan. Sebagian mufassirin kata kerana al-musabbihin dengan makna al-abidin, yakni orang yang sentiasa beribadat. Sebahagian mereka kata al-musabbihin bermaksud orang yang sentiasa menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada ilah melainkan engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku ini termasuk di kalangan orang-orang yang menzalimkan diri mereka. Tapi apa yang pentingnya, Allah kata diselamatkan Yunus alaihissalam kerana dia selama ini terdiri daripada orang yang sentiasa berdoa pada Allah. Sebab itu ini adalah ciri-ciri kemustajaban doa semasa kita susah. Banyakkan doa kita kepada Allah masa kita senang, masa kita tak ada masalah pun. Setengah orang bila tak ada masalah nak doa apa lagi, semua ada dah, dia kata. Na'udzubillah, jangan begitu. Kita sekurang-kurangnya kita doa kepada Allah supaya Allah mengekalkan apa yang ada. Hatta yang sedia ada, kita nak keluar pada rumah kita, kita nak pergi buat urusan kita, kita tak tahu. Hatta kalau kita ada banyak bodyguard pun, banyak driver pun, orang bawa kereta ke, keselamatan, kesihatan, kelancaran urusan, kesemuanya berada dalam penguasaan Allah Jalla wa'ala. Sentiasa minta kepada Allah. Jangan tunggu apabila kita susah saja barulah kita nak tanya macam mana nak doa bila susah. Baguslah mau doa, tapi maksudnya masa tu baru kita nak kenal Allah. Sebab itu dalam sebagian riwayat, walaupun dia bukan hadis yang riwayat Israiliyat, tapi disebut dalam kitab-kitab, apabila Nabi Yunus alaihissalam sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, tidak ada ilah melainkan engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang telah menzalimkan dirinya. Malaikat di langit kata, ini suara yang kami kenal, selalu kami dengar, tapi kami tak tahu dia di mana. Nabi Yunus duduk di dalam perut ikan. Fanada fi dhulumat, dia menyeru di dalam kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan. Malaikat tak tahu. Malaikat tak tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa, kalau tak khabarkan, malaikat tak tahu. Tapi malaikat kata ini suara yang sentiasa kami dengar dahulu. Di mana Yunus? Maksudnya kalau kita ni jarang berdoa kepada Allah, ini baru dengar suara ni, tak pernah dengar sebelum ni macam tu. Tapi kalau kita ni sentiasa berdoa kepada Allah, kemudian kita doa pada masa kita susah, malaikat kata ini suara yang selalu kita dengar dia berdoa pada Allah. Mustajabkanlah dia, ya Allah, mustajabkanlah doa hamba ini. Sebab itu kalau kita baca Al-Quran di dalam surah Al-Anbiya, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan doa-doa Anbiya, doa Nabi Ayyub alaihissalam, Allah ceritakan doa Nabi Yunus alaihissalam, Allah ceritakan doa Nabi Zakaria alaihissalam, Allah cerita doa-doa mereka bagaimana. Sebab Allah cerita, Allah kata fastajabna lahu, kami sambut doa dia, kami sambut mustajab doa dia, kami mustajab doa dia. Tapi hujung tu apa? Allah cerita tentang kemustajaban dan sebab kemustajaban doa-doa para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Apa Allah kata? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana rahaban wa raghaba
wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu kanu yusari, adalah mereka itu sentiasa sebelum ni pun berlumba-lumba nak buat kebaikan dan berdoa, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka tu selalu doa pada kami dalam keadaan raghaba, yakni dalam keadaan harapkan, tamak benda yang itu tu kita panggil tarhib wa targhib, inginkan apa yang ada di sisi Allah. Wa rahaba, dan gerun kepada Allah Ta'ala. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk pada kami. Sebab apa kami mustajab? Mudah sangat. Sebagai orang tu angkat tangan mustajab. Angkat tangan mustajab. Pasal apa? Pasal tak nanti susah lah. Dia sentiasa doa pada Allah dan kehidupan dia. Maka banyakkan doa pada Allah. Sujud banyakkan doa pada Allah. Kalau kita senaraikan banyak, semua benda ni kita perlukan Allah. Minta dia kekalkan kesihatan kita. Minta dia kekalkan kebahagiaan. Walaupun anak-anak kita sihat, kita kena minta supaya Allah Ta'ala jaga, pelihara mereka daripada bala bencana, benda-benda yang menakutkan, benda-benda yang kita tak suka. Walaupun mereka baik dengan kita, kita minta mereka jadi penyejuk mata kita, seperti mana yang Quran ajar. Walaupun kita ada harta banyak, kita minta Allah pelihara harta kita, minta dia berkat harta kita. Walaupun kita boleh bangun elok, minta dia beri kesihatan, kekalkan kesihatan kita, kan? Wa matta'na bi asma'ina wa absarina, bagi dia kekalkan supaya sentiasa kita boleh tengok elok, boleh dengar, badan kita sihat. Walaupun kita boleh solat, minta dikekalkan supaya kita boleh sentiasa sujud sehingga akhir hayat, sentiasa boleh berdoa, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita sentiasa minta pada Allah. Kemudian kita susah, doa suara yang itulah yang didengar oleh langit. Hanya tak adalah kata barulah dengar suara ini, tak. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka itu doa kepada kami dia dalam keadaan raghaban wa rahaba, dalam keadaan mengharapkan dan takut. Para ulama apabila membahaskan mufassirin dan juga ulama-ulama hadis yang menjadi syurah kepada kitab, yang mensyarahkan kitab-kitab hadis, hatta kalau dinamakan ulama-ulama di dalam tasawuf ataupun tazkiyatun nafs, menyebut bahawasanya hubungan hamba dengan Allah Ta'ala ini dibina di atas dua yang saya sebut sebelum ini, iaitu ar-raja'u wal khawf. Hubungan kita dengan Allah ini hubungan mengharapkan Allah, dalam masa yang sama takutkan kepadanya. Gabungan dua hal inilah yang mengindahkan hubungan seorang hamba dengan Allah Jalla wa'ala. Apabila hamba itu dia sentiasa rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala, mengharap pada Allah, dalam masa yang sama dia takut pada Allah. Kalau dia harapkan semua je, dia tak takut pada Allah, dia langgar kerana dia ingat apa tak kisahlah, Allah akan ampunnya, tak apa kau buat je. Tapi kalau dia takut saja sehingga dia tak ada harapan pada Allah, dia akan menjadi kontang jiwanya, dan Allah itu akan menjadi sesuatu yang menakutkan, yang apabila dia mengingatinya tidak ada kemanisan. Tapi apabila insan menggabungkan dua hal itu, perasaan takut kepada Tuhannya, perasaan mengharapkan pada Tuhannya, dan perasaan takut kepadanya, maka dia akan mendapati bahawasanya Allah Jalla wa'ala itu sentiasa di dalam ingatannya dengan penuh kemanisan iman dan dengan penuh adab penghormatan, khusyuk dan tadarru'. Dia akan rendah diri dengan khusyuk kepada Allah sehingga Allah memustajabkan doanya. Ini adalah perkara yang penting di dalam doa yang diajar oleh Nabi SAW. Jika kita mahu supaya doa kita dimustajabkan, maka banyakkanlah doa kita masa kita senang, kita tak ada masalah.
Sehingga dengan mudah, macam dalam hadis tadi, ta'arraf ila Allahi fil rakha ya'rifka fi syiddah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi wasiat kepada Ibnu Abbas, kenali Allah ketika kamu dalam keadaan senang, dan saya Allah mengenali kamu dalam keadaan kamu susah. Kenali maksudnya Allah akan melayan kamu dalam keadaan kamu susah. Nabi wasiat dari Ibn Abbas, banyak wasiat Nabi. Sebelum ni pun kita pernah baca macam mana Nabi SAW sebut kepada Ibn Abbas, ya ghulam, inni muallimuka kalimat. Wahai budak, aku ajar kamu kalimat. Ni pun kita nak kena ajar anak-anak kita dengan macam mana Nabi ajar. Ketika Ibn Abbas masih lagi baru nak belasan tahun, baru lebih kurang 11 tahun. Nabi ajar Ibn Abbas, ihfadillah yahfazka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, Allah jaga engkau. Jaga Allah, kau akan dapati Allah sentiasa berada di hadapanmu. Maksud Allah sentiasa akan bersama dengan engkau apabila engkau dalam segala keadaan susah dan seumpamanya. Nabi ajar Ibn Abbas. Kita pun hubungan kita dengan Allah, apabila kita nak ajar anak-anak ni, jangan kita ajar kecil-kecil terus kita ajar fiqh kepada dia. Semayang dengan dia tak tahu apa. Dia kena ajar dia kenal Allah dulu. Dia kenal Allah. Bila ajar dia kenal Allah Jalla wa'ala, kemudian dia merasai bahawasanya Allah itulah tempat bergantung dia. Innaha intaku mithqala dzarratin, kalau sekiranya ada sebesar habuk pun, fi sakhratin au fi samawati au fil ardi ya'ti biha Allah. Macam Luqman bagi tahu anak dia, walaupun sebesar habuk, sebesar zarah di dalam batu ataupun di langit dan bumi, ya'ti biha Allah, Allah bawa ia datang. Sehingga anak-anak kalau kita ajar sentiasa dia ingat Allah, dia ingat Allah. Kalau sentiasa doa pada Allah, Allah mustajabkan. Sehingga dia rasa indahnya Allah itu. Indahnya apabila untuk dia nak berhubung, dia mengingati Allah, dia akan mengingati dirinya sebagai seorang hamba. Kerana Allah dah letakkan nilai ni dalam diri kita. Dia ingat Allah, dia ingat dia sebagai hamba. Budak-budak kecil, dia ingat Allah, dia nak doa. Kalau kita ajar dia kecil-kecil, dia akan pandai doa. Dia akan pandai merintih, minta kepada Allah. Kerana itu hal yang ada dalam diri manusia. Nabi ajar Ibn Abbas. Tapi ia memberi pengajaran pada kita juga, iaitu jika kita menjaga Allah, yahfazka, Allah menjaga engkau. Jika kita menjaga Allah, tajidhu tujahak, kamu dapati Allah akan berada bersama dengan kita. Ini adalah hal yang penting. Mudah-mudahan Allah SWT memustajabkan doa kita semua dengan cara kita sentiasa menyebut dan memanggil Allah Jalla wa'ala dalam segala keadaan kita, apabila sama ada kita senang, apatah lagi ketika kita susah. Dan kesimpulan kita pada kuliah hari ini, iaitulah kita panggil Allah Ta'ala dalam keadaan kita senang, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan melayan kita ini, hamba dia ini, kita ini, apabila kita dalam keadaan susah. Subhanallah, Allah ni pengasih dan penyayang. Bila kita baca Quran, kita baca hadis, kita akan dapati Allah itu bukan seperti yang digambarkan, Tuhan yang menakutkan oleh sebahagian orang. Azab. Allah tidak demikian. Allah adalah, kita hidup bergantung pada Allah. Saya kadang-kadang sentiasa terngiang-ngiang di telinga apabila mengenangkan hadis Imam Tirmizi, hadis Qudsi, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, ya benda Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali.
Wahai hamba-Ku, selagi mana engkau berdoa padaku, selagi mana engkau berdoa padaku, kau harapkan aku ampunkan engkau atas apa saja dosa yang ada pada engkau. Aku tidak peduli, kata Allah. Sama mana pun, kata Allah, dia tak peduli selagi mana kita sentiasa doa pada dia, selagi mana kita sentiasa harapkan dia. Subhanallah. Allah ini pengasih, penyayang. Kita merasa ini amat. Itu kasih sayang, itu iman itu di dalam diri kita apabila kita sentiasa berdoa kepada-Nya. Hamba ni semuanya pendosa. Semua kita buat salah. Semua kita dah buat dosa. Tapi Allah janji, selagi mana kita doa pada Dia, kita harapkan kepada-Nya, Dia akan memberikan kepada kita dan mengampuni kita, insya-Allah. Mudah-mudahan semua mendapat manfaat daripada siri kali ini. InsyaAllah kita akan sambung semula besok, insyaAllah, dengan izin Allah, pada siri yang ke-8, insyaAllah. Terima kasih banyak. Jika ada jelas dan faham, mungkin saya tunggu sekejap untuk membaca respon tuan-tuan terhadap kuliah pada pagi ini, insyaAllah. Ada yang tanya saya di TikTok ni, amalan apa yang untuk doa mustajab. Boleh, ini adalah siri-siri yang saya bercakap tentang hal ni. Ini siri yang ke-7. Boleh tengok 6 siri sebelum ni, dan akan ada banyak lagi siri yang ke hadapan ni. InsyaAllah boleh. Sarapan apa hari ni? Nak belanja boleh bagi. Terima kasih.